Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi di arena Pendidikan Islam Tingkatan 2 KSSM. Okay, pada hari ini Ustazah akan menyampaikan pelajaran ke-12 yang bertajuk Ketaatan Malaikat dalam bidang akidah. Okey, murid-murid boleh rujuk muka surat 75 hingga 80. Marilah sama-sama kita nyanyikan lagu nasyid 10 Malaikat bersama-sama. Okey, sebagaimana kita sedia maklum, kita sebagai orang Islam wajib beriman kepada malaikat. Malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Okey,
Jadi kita tengok dulu apakah maksud beriman kepada malaikat. Okey. Beriman kepada malaikat iaitu yakin bahawa malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dijadikan daripada cahaya yang mempunyai ciri-ciri tertentu dan sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Okey, malaikat dicipta daripada cahaya, mempunyai ciri-ciri tertentu dan juga taat dan patuh pada perintah Allah. Jadi kat situ ada 3 isi penting yang dimaksudkan dengan beriman kepada malaikat. Okey, seterusnya kita tengok pula. Setiap orang Islam wajib beriman akan kewujudan malaikat. Jadi kita ni orang Islam, kita wajib beriman kepada malaikat, bahawa malaikat tu memang wujud. Kita tidak boleh menafikan kewujudan malaikat walaupun kita tak nampak dia, tapi dia wujud. Okey, wajib kita mengimaninya. Okey, seterusnya, percaya kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Okey, rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Yang keempat beriman kepada rasul. Yang kelima beriman kepada hari kiamat. Yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Jadi beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Barang siapa yang mengingkari kewujudan malaikat, maka imannya terbatal. Jadi hati-hati ya. Okey, kalau kita tak percaya malaikat tu wujud, boleh menyebabkan iman kita rosak ataupun terbatal. Okey, mari sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 177 berkaitan dengan dalil nakli kewajipan beriman kepada malaikat. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda ditanya oleh malaikat Jibril mengenai iman. Okey, ini adalah hadis riwayat Muslim. Apa bunyi hadisnya? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang bermaksud, hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul dan hari akhirat, dan beriman dengan ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Okey, anak-anak boleh rujuk kepada buku teks kamu di bahagian spektrum ilmu. Okey, yang mana Ibnu Mas'ud telah meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril ada 600 sayap. Malaikat membisikkan kebaikan ke hati manusia. Ini adalah riwayat Imam At-Tirmizi yang mengatakan bahawa malaikat membisikkan kebaikan ke hati manusia. Okey, apa yang malaikat bisikkan kepada manusia? Okey, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat, penduduk langit dan bumi, sehingga semut dalam sarang dan ikan, semuanya mengajak manusia ke arah kebaikan. Tengok tu. Semut dalam sarang pun, ikan dalam lautan pun sentiasa mengajak umat manusia untuk buat kebaikan. Okey, tengok pula tu. Percakapan dan perlakuan kita akan dicatat oleh malaikat. Dan akan dihisap juga oleh Allah di mahsyar kelak. Jadi ingat apa jua tindakan, perkataan, perbuatan yang kita buat sepanjang kita hidup di dunia ini sentiasa dicatat oleh malaikat. Takkan terlepas satu pun daripada dicatat oleh malaikat. Awak buat baik, awak buat jahat, semua malaikat akan catat, iaitu malaikat rakib dan malaikat atid. Okey, walaupun awak buat di tempat yang tersorok-sorok pun, malaikat nampak, malaikat dengar. Okey. Kemudian, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukan, melainkan ada di sisinya malaikat, pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Tak ada satu pun perkataan awak, perbuatan kamu, perbuatan awak yang awak lakukan di dunia, tak ada satu pun yang terlepas daripada dicatat oleh malaikat. Okey, kita tengok pula kat sini nama-nama dan tugas malaikat. Okey, malaikat ada 10. Malaikat ada 10, iaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Rakib dan juga Atid. Jadi setiap malaikat ini mempunyai tugasnya masing-masing. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, malaikat Jibril, apa tugas dia? Iaitu menyampaikan wahyu Allah kepada rasul dan nabi. Malaikat Mikail menurunkan hujan, menguruskan pembahagian rezeki. Jadi hujan yang kita terima selama ni di atas muka bumi, itu adalah kerja malaikat Mikail. Okey, Allah bagi kita rezeki melimpah ruah, okey, kepada semua umat-umatnya Allah berikan dia rezeki. Itu adalah tugas malaikat. Malaikat yang menurunkan rezeki kepada semua makhluk. Okey, kemudian malaikat Israfil berfungsi untuk meniup sangkakala. Meniup sangkakala bila menjelangnya hari kiamat. Okey. Kemudian malaikat Israel mencabut nyawa. Semua makhluk yang bernyawa, nyawanya akan dicabut oleh malaikat Israel. Tak ada terlewat, tak ada tercepat walaupun sesaat. Okey. Kemudian malaikat Munkar, iaitu menyoal orang yang mati dalam
kubur. Bila seseorang itu mati, apabila nyawanya keluar daripada badan, maka dia akan disoal di dalam kubur oleh malaikat mungkar. Jadi adakah kita semua sudah bersedia untuk disoal segala amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini? Okey, moga kita menjadi orang-orang yang beriman. Okey, kemudian malaikat nakir pun sama menyoal orang dalam kubur. Okey, tak berhenti lepas je jenazah mayat dikebumikan, 7 langkah lepas awak bergerak daripada tanah perkuburan, malaikat mungkar dan nakir akan turun untuk menyoal orang yang mati di dalam kubur. Kecuali kalau seseorang itu meninggal pada hari Jumaat ataupun dalam bulan Ramadan, insya-Allah dalam tempoh itu mereka akan duduk dalam keadaan tenang, aman, damai, sebab malaikat mungkar dan nakir tidak menyoal. Jadi selain daripada hari Jumaat dan bulan Ramadan, kamu bersedialah untuk disoal ma rabbuka, ma imamuka, ma kiblatuka. Tak dapat jawab, malaikat balun dengan rantai besi yang panas. Okey, kemudian malaikat Ridwan, iaitu tugasnya menjaga syurga. Okey, malaikat Malik, iaitu menjaga neraka. Okey, malaikat Rakib, iaitu mencatat segala amal baik manusia, manakala malaikat Atid mencatat segala amal jahat manusia. Okey, sebab itu apa yang kita buat, apa yang kita cakap, tidak ada satu pun yang terlepas daripada dicatat oleh kedua-dua malaikat Rakib dan Atid ini. Okey, seterusnya kita tengok pula apa dia tugas umum malaikat. Tugas umum malaikat. Ada 5 tugas besar malaikat yang mana semua malaikat akan melaksanakan tugas ini. Tak ada satu pun yang mengelak dan sebagainya. Okey. Salah satu tugas umum malaikat yang pertama, membisikkan kebaikan ke hati manusia. Malaikat sentiasa bisikkan kebaikan dekat hati-hati manusia ni. Buatlah baik, buatlah baik. Okey, jangan buat jahat. Okey, malaikat pun sentiasa berbisik kat kita ni. Cuma kita yang tak dengar dan kita yang tak nak buat. Sebab kita sentiasa diganggu oleh bisikan syaitan kan. Okey, yang kedua tugas malaikat, menanggung arash dan berada di kelilingnya. Arash ataupun langit Allah yang ketujuh sana tu. Malaikat junjung. Malaikat junjung arash Allah. Okey, dan mereka dan malaikat berada di keliling arash tersebut. Okey, yang ketiga tugas umum malaikat, mendoakan kesejahteraan dan keampunan kepada orang Islam yang taat. Malaikat pun mendoakan, mohon keampunan juga kepada Allah. Ampunkan kepada orang-orang Islam yang taat kepada Allah ni. Okey. Kemudian yang keempat, menghamparkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Sebab itu orang yang menuntut ilmu, insya-Allah kalau dia mati pun matinya mati syahid. Sebab dia pergi belajar ilmu. Belajar ilmu, Allah pelihara dia, malaikat jaga dia. Hamparkan sayap dia yang besar tu. Lindungi kita ni, orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kelima, malaikat sentiasa bertasbih dan memuji Allah. Sehinggalah ke hari kiamat, dia sentiasa bertasbih, tak berhenti-henti. Dia sangat taat kepada perintah Allah. Jadi kat sini ada 5 tugas umum malaikat yang perlu kamu tahu. Yang pertama tadi, membisikkan kebaikan ke hati manusia. Yang kedua, menanggung arash dan berada di kelilingnya.
Yang ketiga, mendoakan kesejahteraan dan keampunan kepada orang Islam yang taat, menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu, dan yang terakhir, sentiasa bertasbih memuji Allah. Okey, sekarang kita tengok pula apakah perbezaan antara sifat malaikat dengan sifat manusia. Okey, kita tengok dari sini je kita dah nampak dah beza dah. Manusia dengan malaikat memang jauh beza. Tak ada persamaan. Okey, kita tengok apakah aspek perbezaan antara malaikat dengan manusia. Yang pertama kita tengok aspek dari segi fizikal. Fizikal, tubuh badan dan sebagainya lah. Okey, fizikal. Tengok malaikat. Malaikat dicipta daripada cahaya ataupun nur. Manakala manusia dicipta daripada tanah. Okey, kemudian dari aspek fizikal lagi, malaikat tidak berjantina. Jadi malaikat dia bukan lelaki, dia juga bukan perempuan. Okey. Manakala manusia berjantina. Kita ni manusia berjantina. Ada lelaki, ada perempuan. Okey, kemudian fizikal yang ketiga untuk malaikat. Malaikat mempunyai sayap. Malaikat mempunyai sayap. Jadi bila ada sayap maksudnya dia boleh terbang. Cuma kita tak nampak lah. Okey, kemudian manusia tidak mempunyai sayap. Manusia tak boleh terbang sebab kita tak ada sayap. Okey, itu dari aspek fizikal. Perbezaan dari aspek fizikal. Okey, sekarang kita tengok pula perbezaan dari aspek sifat. Okey, sifat. Okey, sifat malaikat tidak bernafsu. Malaikat tidak berkahwin. Dia tidak ada nafsu untuk berkahwin. Berbeza dengan manusia. Manusia ada nafsu. Sebab itu manusia itu berkahwin. Okey, sifat yang kedua untuk malaikat. Malaikat tidak makan. Malaikat tidak minum. Kalau manusia, dia makan, dia minum. Kalau tak makan, tak minum, boleh menyebabkan kematian. Okey. Okey, sifat malaikat yang ketiga, malaikat tidak mati sehingga kiamat. Tugas dia bertugas. Dia sentiasa patuh perintah Allah, dia sentiasa bertugas, tak berhenti-henti dia. Sebab dia tidak akan mati sehingga hari kiamat. Berbeza dengan manusia. Manusia sampai je masa, sampai je ajal, pasti kita akan mati. Okey. Kemudian kita tengok pula dari aspek yang ketiga iaitu aspek tanggungjawab. Okey, malaikat sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Tak pernah dia bagi alasan tak nak buat kerja dan sebagainya. Malaikat sangat taat dan patuh perintah Allah. Okey, berbeza dengan manusia. Kalau manusia ada yang taat, ada yang derhaka kepada Allah. Okey, kemudian dari aspek tanggungjawab yang kedua untuk malaikat. Malaikat sentiasa melaksanakan tanggungjawab tanpa mendapat balasan pahala. Malaikat buat kerja, dia tak mengharapkan pahala. Dia tak mengharapkan pahala. Dia jalankan je tanggungjawab dia. Tanpa dapat balasan pahala. Berbeza dengan manusia. Kalau manusia dapat pahala. Kalau dia buat kebaikan, dapat dosa. Kalau dia buat kejahatan, apa yang kita buat ni semua ada pahala dan dosa. Kalau kita buat baik, dapatlah pahala. Kalau kita buat dosa, dapatlah kalau kita buat maksiat, dapatlah dosa. Jadi ada beberapa aspek perbezaan. Aspek fizikal, aspek sifat dan juga aspek tanggungjawab. Okey, seterusnya kita tengok pula apakah hikmah kita beriman kepada malaikat. Apa kebaikan kita percaya kepada malaikat, kita mengimani kewujudan dia, apakah hikmah yang kita dapat? Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah. Kerana
kita dapat menyedari kehebatan Allah menciptakan malaikat. Okey, hikmah yang kedua. Menggalakkan seseorang supaya sentiasa memperbanyakkan amal soleh. Jadi Islam menggalakkan kita melakukan amal soleh sebanyak yang mungkin. Okey. Kerana yakin bahawa malaikat sentiasa mencatat segala amal baik. Amalan baik ni yang akan menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar, di alam kubur. Amal baik inilah yang akan menyelamatkan kita. Jadi sepanjang kita hidup ni, kita disuruh untuk memperbanyakkan segala amal soleh. Okey, yang ketiga, menambahkan rasa gerun untuk melakukan keburukan. Takut nak buat jahat, takut nak buat keburukan. Kerana apa? Kerana yakin bahawa malaikat mencatat segala amal buruk dan akan dihisap nanti pada hari kiamat. Jadi amal buruk kita tak ada satu pun yang akan terlepas daripada dihisap di akhirat nanti. Jadi kita rasa takut, rasa gerun nak buat keburukan. Sebab apa yang kita buat semua malaikat akan catat. Okey, hikmah yang seterusnya, dapat membentuk peribadi Muslim yang sejati dengan cara melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi apa yang Allah suruh buat, kita buat. Apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Moga kita menjadi manusia ataupun Muslim yang sejati. Okey, hikmah yang terakhir iaitu menjadikan seseorang sentiasa berwaspada, berhati-hati. Kerana setiap amalan yang dilakukan akan dicatat oleh malaikat. Okey, sekarang kita sudah sampai di penghujung PDPR untuk hari ini. Okey, semoga apa yang Ustazah sampaikan tadi dapat dijadikan iktibar ataupun amalan buat kita semua. Semoga kita dalam peliharaan Allah dan iman kita tidak terbatal. Okey, semoga kita bertemu lagi di masa akan datang. Sebelum tu, Ustazah harap anak-anak murid dapat tekan link untuk jawab soalan Google Form di ini serta mengisikan link kehadiran. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.